Sejam ke sejam? Sejam. Sejam. Terlalu confused. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma fahdina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mula dulu dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sihat semua ya? Alhamdulillah. Maksudnya lah tak ikut dah. Ingatlah tak accident. Saya setiap bulan je lah. InsyaAllah. Minggu ni memang berturut-turutlah semalam dekat surau dekat Masjid Rincing. Hari ni dekat sini ya. Sebab ikutkan Masjid Rincing tu hari Sabtu kedua. Jadi minggu depan dah Raya Haji. Saya dah bawa minggu ni. Saya yang kelas kabut lah ya. Ibu semua relax kan. Tapi tak apalah, masing-masing ada pagi subuh pula lagi banyak kan. Tapi yang memberi ni, dia punya energi dia kena lebih sikit ya, sebab kesan kena bagi lebih. So hari ni insyaAllah kita kena laju-laju lah. Kak Ani ni suruh cakap susah, kita tak kena buku baru. Tapi nanti pesanlah Kak Ani, saya Kak Ani ada ni nak apa. Buku baru tu sebab library quiz tu dia tutup renovation sikit, ada crack kat mana. Entah saya semalam jumpa library tu. So buku yang nak baru nak putus date tu dia tak boleh masuk. Boleh lah masuk library tapi buku macam dia hold dulu tak boleh pinjam tu semua. Tapi insyaAllah lah dalam masa sebulan lagi kita nak kuliah bulan depan. Saya cuba dapatkan lah. Kak Ani minta kita sambung juzuk 29 kan, surah juzuk 29 sebab dia juzuk 30. So saya cubalah untuk dapatkan juga buku macam ni lah putus date kan. Kak Ani dah order lah, dah tempah berapa puluh tu. Itulah library tu bila nak masuk dia tengah renovate. Itu memang kumpul dulu. InsyaAllah lah kalau sebulan saya sempat ni. Kita boleh tanya macam mana boleh dapatkan kat tempat lain ke kan. Ni tafsir apa? Yasaf ni kan, Dr. Ain Al-Qarni. Okey, yang di Facebook ni, Saza sekarang ni kita tengok surah Al-Kafirun. Untuk kalau sempat masuk surah An-Nas ya, ni dia lah nak lebih sikit-sikit ni. Kita habis kali ni. InsyaAllah. Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kafirun ini surah Makiyah ya, surah yang ke-109 dan mempunyai 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini bermaksud orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Maksudnya, katakanlah hai orang-orang kafir. Ya. Wahai Nabi, berkatalah kamu kepada orang-orang kafir. Qul ni maknanya Nabi Muhammad ya, disuruh menyeru wahai orang-orang kafir. Kita ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Ya, kenapa al-kafirun ni orang kafir pun disebut? Kerana besarnya mesej ya, yang nak disampaikan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW tentang apa yang mereka lakukan. Maknanya orang kafir ni betapa besarnya dia punya dosa, kesalahan sehingga diberikan satu mesej khas dalam satu surah. Ya, kita taklah kata specialnya sampai ada semua kan. Tak ada pula surah Mu'minun ada kan, surah semua. Tapi maksudnya kalau mesej sebesar, hatta kalau macam surah gajah kan, ada surah gajah, sebab ada benda mesej besar. Tak kisahlah kita kata benda tu bersifat baik ke, bersifat tidak baik ke, kerana Allah Ta'ala yang menyusun Quran ini. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lagi maha bijaksana untuk menentukan surah-surah tersebut ya. Baik, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa yang Nabi disuruh bercakap kepada orang-orang kafir ini? Berkatalah kepada orang-orang kafir
kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Penyebutan kafir di sini adalah untuk mencela, menghinakan dan mengherdik mereka. Ini bukan macam nak menghormati mereka, tapi disebut ya ayyuhal kafirun ini untuk menghina mereka, untuk mencela orang-orang kafir ini dan juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sama ada ayat Quran atau bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang mereka yang apa kita kena sebut kepada mereka, atau apa yang Nabi SAW disuruh sebutkan kepada orang kafir ini setelah dipanggil mereka, ya, diseru mereka dengan tujuan untuk mencela dan menghina orang-orang kafir ini. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini satu pengakuan atau satu ikrar yang kita panggil, yang kita telah sematkan dalam akidah kita, iaitu kita tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah, kerana aku hanya akan menyembah Zat yang Maha Pengasih. Aku akan melawan syaitan, aku akan baca Al-Quran, dan aku akan melepas diri daripada kekafiran dan kedurhakaan. Ini satu ikrar, ya, satu aku janji daripada kita yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad cakap kepada orang kafir, yang mana kita sebenarnya kena jangan ikut orang kafir dari sudut sembahan mereka. Apa yang mereka sembah iaitu berhala-berhala, ya, yang mereka sembah patung-patung berhala tadi. Sebab apa? Kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, melawan syaitan, membaca Al-Quran dan melepaskan diri daripada kekafiran dan kedurhakaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan satu satu akidah, ya, atau pegangan yang kuat dalam diri kita, iaitu tidak menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Orang kafir ini dalam konteks ini mereka menyembah berhala, ya, sebab ada yang menyembah binatang, lembu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah batu. Jadi apa pun yang mereka sembah sebenarnya tidaklah sama seperti yang kita sembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey, la a'budu ma ta'budun. Kemudian Nabi Muhammad ataupun disuruh kepada kita sekali lagi untuk membuat pengakuan yang lebih jelas lagi, yang lebih kukuh lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, maknanya aku sembah apa yang aku tak sembah, apa yang kau sembah, dan kau pun tak sembah aku sembah. Kau tak sujud, kau tak tunduk patuh kepada Tuhan yang aku sembah. Maknanya kau lain lah, maksudnya begitu, ya. Dan aku tidak akan menyembah Tuhanku, dan kamu tidak akan menyembah Tuhanku yang Maha Esa, yang sebenarnya berhak disembah, kerana kamu menyekutukannya dengan yang lain. Kamu mengingkari Rasulnya, kamu memerangi agamanya, maka kamu adalah musuhnya, iaitu musuh Allah SWT, maka musuh kepada Rasulullah SAW, maka musuh juga kepada kita dan umat Islam. Musuh dari sudut agama, ya, jangan itu salah faham, ya. Musuh dari sudut agama, dari sudut kemanusiaan, dari sudut kita kata persahabatan, ya, dari sudut manusia dengan manusia, sosial tidak ada masalah. Maknanya kita kena berbuat baik juga kepada orang bukan Islam, ya, ketika mereka tidak ada duit, tidak ada susah, ataupun mereka nak berkawan susah ke senang ke orang-orang yang kita kata tahu dekat mana pun mereka tu, kita boleh berkawan, bersahabat. Tapi dari sudut agama, kita tak boleh sembah apa yang mereka sembah, dan sebab apa? Mereka pun tak sembah apa yang kita sembah. Kita sembah Allah SWT, tapi mereka menyembah patung-patung berhala tersebut. Ini pentinglah kalau kadang-kadang kita bersahabat, kan, kita ikut dia pergi gereja, tak apa dia kata, saya sekali tengok gereja saya selalu ikut pergi masjid awak, kan. Dia ikut pergi masjid kita, tak apalah, kita lah rasa tak apa, dia pun rasa tak apa kita pergi gereja. Buatlah macam ni, bini dan sebagainya, kan. Sikit-sikit dia, kita tak tahu kekuatan iman kita bila masuk gereja itu mungkin boleh berlaku macam-macam perkara, dan kita boleh tersalah akidah tersebut, dan kita pun tak faham, kan. Kita ikutlah nyalakan lilin, tak ada apa-apa pun menyalakan lilin. Lilin ni adalah untuk apa? Menerangkan hidup kita semua, kan. Kita pun tak faham, ikut je lah. Sedangkan itu sudah satu proses ataupun prosedur dalam penyembahan mereka, kan. Letak air lah, minum lah, apa, kita pun tak tahu. Jadi daripada hal ini baik kita jauhkan diri daripada apa yang mereka lakukan, ritual, kan. Tu ada anak tadika sekolah, kan, bila ada saya rasa Bandar Seri Putra ni ada
aduan mak bapak kata, anak dia kata dekat tadika tu ada macam apa patung kan, macam dia punya cikgu tu non muslim lah. Jadi cikgu tu kata tak ada apa-apa anak-anak, buat je. Teacher duduk dekat depan macam dia punya patung tu kan, dia ada tempat sembahyang gitu kan. Mari kita duduk sama-sama, kita bertafakur gitu kan. Apa meditation lah semua, kita macam tafakur kan. Macam kadang setengah ulama tu dia melarang kita buat yoga sebagainya tu kan. Sekadar senaman tak apa, tapi bila ada unsur-unsur ritual kan, ada unsur-unsur keagamaan, so kita lebih baik kita elakkan. Semua orang-orang yang macam mempertahankan kata senaman saja, senaman lah, sebab semuanya tu ada dia punya macam kita rukuk kan. Kita kalau senaman rukuk lah, kita tak ada apa-apa maksud. Dan kalau kita nak buat angkat tangan ke apa kan, tak adalah orang buat senaman macam ni kan. Buat pelik pula, tak ada rotul ihram, tak ada. Tapi mereka ada kan, dia punya belok tangan, belok semua tu ada dia punya unsur-unsur agama dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, mak anak dia ni macam pelik kan. Dia tanyalah ibu dia, kenapa teacher saya selalu duduk depan patung apa semua kan. Pergi rupanya memang berlakulah perkara tu. Dan yalah, sebab wala antum abiduna ma'bud, kau tak sembah apa yang aku sembah, dia pun tak tahu benda tu sebenarnya bersalahan dengan agama kita kan. Ingat okey je you duduk depan ni tafakur kan, you macam meditate, buat macam apa, kosongkan fikiran gitu kan, nampak macam biasa. So teacher tu pun dia tidak ada ilmu, so tak adalah nak salahkan teacher tersebut. Dia ingat okey, kita kata tak boleh dalam Islam, kita tak boleh buat macam tu. So dia faham lah. Rasa yang itu macam kan, kalau sekarang ni kalau dah tak ada salam kan, dia buat macam tu. Itu ikut kadang-kadang ada yang budaya, ada yang agama. Ya, kalau macam setengah dekat Indonesia pun ada dia jadi yang macam walaupun Islam kan, dia ada yang budaya, bukan agama. Tapi kalau macam ada orang dia begitu kan, kalau dengan Tuhan dia begitu. Macam kita berdoa ni, orang-orang tu pun, orang gereja pun dia berdoa amin, dia pun sebut amin kan. Dia makan pun dia ni kadang dia buat macam ni, tu dia sebut amin kan. Dia ada doa-doa dia sebelum dia makan dan sebagainya. So kita kena bezakan antara budaya dengan agama, ritual. Cuma kalau kita tak pasti, kita kata kita tak perlulah buat. Dia buat, kita buatlah. Kalau kita pergi Jepun, Korea, dia anggap dia turut, kita pun turutlah. Di dalam agama secara umumnya dilarang untuk kita menundukkan diri selain kepada Allah SWT dan sebagainya kan. Tapi kalau itu budaya, kita kata kita budaya, tak ada isu lah. Bagi itu yang susah faham. Ya, takut ada yang salah faham dan sebagainya. Itu dia sudut budaya. Macam kita salam kan, itu budaya. Kalau yang macam tu bukan budaya dia orang yang sembah tu kan. Dia kadang dimasukkan juga budaya yang sembah tu. So kadang-kadang kalau kita tak sure, kita tak perlu labu, tak perlu buat. Ya, sebab kadang-kadang dia kata itu memang budaya dia, jumpa buat macam ni kan. Dan sebab kalau dia buat macam ni, maknanya tanda dia hormat kepada orang. Kalau dia buat macam ni depan Buddha dia hormat kepada Buddha dia, itu maksud dia hormat kepada sesuatu kan. Tapi kalau kita tak sure, kita tak perlu buat. Dan kalau nampak pula satu ustazah buat macam ni, macam ustazah ni dah sesat ke pula kan. Saya faham, itu budaya dia kan. Kadang-kadang kita sekarang kita letakkan tangan kat sini kan, ada orang nak salam, letak okey, itu budaya lah ya. Sebab ada yang macam Melayu kita pun ada budaya, ada yang agama. Macam tak adalah benda itu sebenarnya ditekankan sangat kan. Ya. Baik, yang keempat, ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum. Ya, ini lagi pengakuan yang ana ya. Maknanya saya, aku. Kalau tadi la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah, nombor dua. Nombor empat ni, maknanya ayat keempat dia lagi kata saya. Jadi, kalau kita kata aku tak sembah apa yang kau sembah. Dan kalau ayat ini, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan sampai bila pun aku tidak akan pernah menyembah berhala-berhala yang kamu sembah itu setelah Tuhanku memberi hidayah kepadaku dengan agama Islam. Bagaimana aku akan kufur kepada Tuhanku sedangkan dialah yang telah menciptakan diriku dan memberiku rezeki. Maknanya di sini aku tak pernah sembah apa yang kamu sembah. Dalam konteks mu'alaf dia pernahlah, tapi selepas itu dia takkan pernah sembah lagi. Kecuali orang yang murtad lah. Orang murtad ni memang dosanya besar. Jadi maknanya dia dah menukar agamanya. Ada kes lah kalau kita ada cerita kat sini kan panjang juga kan. Orang yang dia dah mu'alaf masuk Islam, lepas tu dia kembali balik kepada agama asal. Dalam undang-undang Islam dikira sebagai kesalahan yang besar.
pergi ke mahkamah semua dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang mereka ni tak ada pilihan sebab masuk Islam nak berkahwin. Bila berkahwin, suami yang Islam tu pula tinggalkan pula mak anaknya. So dia kena kembali kepada agama asal sebab mak ayah dia tu dah yelah kan nak kena percaya balik kepada agama asal dia tu. Itu adalah isu-isu kemiskinan dan sebagainya yang mereka sebenarnya tak nak. Itu isu macam-macam agama lah kan. Nak kena jaga. Ni dah terkeluar sikit lah macam ada satu baru ni lah dalam last 2 years kot yang ada satu viral orang perempuan Islam yang kahwin dengan Sing yang dia kat India tu, yang dia pergi family dia kat India yang dia buat syarat kahwin kan. Kita tak tahu lah apa status kan sebab apa tak ada keluar apa-apa status. Dia bila macam tu, bila dah viral tu dia akan senyapkan, dia tutup. Dia akan tutup lah, dia tak kasih viralkan dah. Sebab benda tu dah dalam penguatkuasaan Jabatan Agama. Sebab dia kena bicara, dia kena tengok macam mana, kena berpisah dulu sebab agama tak tukar dan sebagainya kan. Itu yang tahu, yang tak tahu tu lagilah kan. Orang kahwin dia ingat boleh tak payah tukar agama, lepas tu dia buat pula ritual orang tu macam-macam lah kan. Isunya kalau dah senyap tu dia macam ni, bila dah buat tu dia pergi viral kan, dia tunjukkan benda tu. Jadi kita pun dapat tahu, pejabat agama tahu, majlis agama tahu, dia ambil tindakan lah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh salahkan individu itu kerana mereka tidak tahu, atau dia tahu tapi dia ambil mudah perkara tersebut. Dan ialah kadang-kadang kan saya kata, kita ingat pusing-pusing tu biasa je, tak ada apa kan, pusing-pusing lah kan. Tapi dia ada dia punya, okey sekali tu hormat suami, sekali tu hormat mak bapak apa semua kan. Dan tu ritual lah mengelilingi api dia kan, sebagai dewa-dewa dia apa semua. So kalau orang yang rasa biasalah, macam orang yang orang non-Muslim contohnya kan, dia tengok kita tawaf around the Kaabah kan, so dia kata biasalah, pusing-pusing je lah kan. Atau baling batu untuk lempar kan, jamrah itu lempar je lah batu. Sedangkan kita itu adalah kita panggil manasik ya, ataupun dalam satu rukun atau haji kita yang kita kena buat. Tapi kalau pandangan orang yang jahil, dia akan nampak you just throw the stone lah kan, dia throw apa tu kan. Sebenarnya di sebalik itu kita merejam syaitan kan. Kisahnya ada, dia punya kisah. So mereka pun mengelilingi itu adalah dia punya kisah, kenapa dia dewa api dia dan sebagainya. Kita so cuba kita pandang dari dua mata. Mata orang Muslim, orang bukan Islam memandang kita semayang macam tu kan. Memandang kita apa lagi ritual yang selalu kita buat, korban kan. Isu korban, dia tak bagi sembelih lembu dia sebab dia punya Tuhan lembu itu. Sekolah di guru besar dia lah, kisah-kisah yang kita kata boleh menjadi menjadi viral, menjadi isu sensitif dalam masyarakat. Tapi kalau orang kita faham agama dia macam mana, kita dah so nanti kan lakum di hukum waliyatin, kita tahu, so kita tak ada apa-apa. Dan kalau orang itu pun kata, okey, lembu itu dari sudut ke kami ialah Tuhan kami, but dari sudut agama you pandang bukan. You nanti Nabi Ismail punya pengorbanan dan sebagainya kan. So aman, damai. Kita ni terlalu mempertahankan agama kita, sedangkan ataupun bukan mempertahankan agama, kita macam mengkeji ataupun kita panggil komen lah kan agama lain, sedangkan kita tak faham itu agama ni buat macam mana. Kalau orang yang dia buat tu kan, kita tak tahu, duduklah depan ni, dia ambil lilin kan. Orang-orang yang pergi itu kan dia kena ada lilin nyalakan, ada colok-colok tu kan. Tengok apa pusing, hidup berapa lama apa semua kan. Menilik nasib, ambil kayu tu kan, yang bocor-bocor-bocor, keluar kayu. Besok jangan makan 3 hari. Dah tak boleh makan 3 hari. Ini nak pergi kenduri kan, dia nak pergi kenduri ni, bocor-bocor-bocor. Alah, cakap kat suami kan, tak boleh pergi kenduri lah, kayu ni kan tak boleh pergi kenduri. Amalan menilik nasib kan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am. Saya beritahu amalan menilik nasib daripada orang dulu. Pergi yang burung patuk tu kan, ni burung patuk, dia tarik. Besok awak akan kehilangan RM2,000. Dia kata, dah duduk dalam rumah tak bergerak, pegang kad kuat-kuat dia, semua duit, semua jaga, tak ada apa-apa pun kan. Itu amalan budaya dan kita pun tak tahu, kita kata alah macam biasa je tilik nasib kan, betul tak kan? Budak-budak zaman sekarang kan pun tak tahu kan. Tengok tangan dia pun tengok, ini satu dicampur ni, you kaya lah, kan.
percaya. Yang lain dia tak Itu agama dia, dia punya budaya dia. Kita pun ada untuk bawang, dukun dan sebagainya kan. Ada yang tu saya kata, ada yang budaya, ada yang agama. Dan ada budaya yang telah diserapkan unsur-unsur agama. Ada yang agama telah diserap pula unsur-unsur budaya. Jadi kita kena jelas. Kalau dalam bab ni, bila nampak benda tu memang ada kaitan dengan agama dia, prosedur ataupun dia punya ritual agama dia, so kita kena elakkan daripada buat. Dah jelas dah kalau dia buat menyalakan colok dia, menyalakan lilin, ada dia punya amalan-amalan dia tu yang tidak boleh dilakukan. Okey? Wala ana abidu ma abattum, sebab tu kita tak boleh kita sembah apa yang kita sembah dan kita tak sembah apa yang kamu semua sembah, kerana Tuhan itulah yang menciptakanku dan memberikanku rezeki. Itu poin penting. Dia yang menciptakan kita. Kenapa bila dia ciptakan kita, kita minta semua rezeki nikmat daripada dia, tiba sembah pula orang lain, sembah pula patung dan berhala yang tidak boleh memberikan manfaat dan tak bolehkan rezeki sikit apapun. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kenapa aku nak sembah Tuhan kamu? Kamu pun tak sembah Tuhan yang aku sembah. Dan selamanya kamu tidak akan menyembah Tuhanku dan penciptaku, kerana dia telah menutup hatimu dengan kekafiran. Dan dia, yakni Allah, benar-benar akan mencatat kalian semua sebagai orang-orang yang celaka dan berhak mendapat azab. Itu satu ayat yang kita panggil apa, diulang dalam bentuk berbeza ya. Kalau baca Arab ni kita tahulah dia wala antum a'biduna ma a'bud, kena ulang lagi wala antum a'biduna ma a'bud, kamu takkan pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Ini dari sudut orang kafir yang betul-betul kafir yang memang tak lembutlah hatinya. Kerana apa? Allah telah menutup hatimu dengan kekafiran dan dikeraskan hatinya dan tidak dilembutkan hatinya untuk menerima Islam ini. Tapi kalau orang kafir yang memang dia bersedia untuk menerima Islam, untuk mu'allafah qulubahum, mu'allaf ni maksudnya dilembutkan hatinya, dilembutkan hatinya untuk menerima Islam, maka mereka akan turut sama beriman dan menyembah Tuhan Allah kita. Kalau tak ada, tak ada. Dan akhirnya ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamamu. Untukmu agamamu yang batil dan kamu pertahankan dengan kesombongan dan permusuhan. Dan untukkulah agamaku yang benar, iaitu agama yang ditunjukkan oleh Tuhanku. Aku tidak akan mencari dan menginginkan selainnya, dan sesungguhnya kalian akan terus menerus di jalan yang salah, sedangkan aku akan tetap di atas petunjuk yang benar. Lakum dinukum waliyadin, lakum bagi kau, dinukum agama kamu, waliyadin, dan bagiku agama. Kalau kita belajar ayat ni, Allah Ta'ala tetap memberikan penegasan kepada mereka itu lebih utama. Kita tak cakap li ni walakum dinukum. Kalau kita tengok dalam ayat lakum dinukum waliyadin ni, lakum dinukum dibagi kepada orang kafir. Maknanya kamu agama kamu, aku agama kamu. Kalau Allah nak terangkan agama kita lebih penting, contohnya dia akan beritahu kita dulu kan. Macam kita kata barang awak, barang saya, barang saya. Tapi kita ni kadang ada sifat barang saya dulu lah, barang saya, barang awak. Macam tu. Tapi dalam ini Allah kata kamu agama kamu, aku agama. Sebab perbatasan itu bagi kamu dulu. Aku dah jelas dah. Bukan nak highlightkan diri kita, agama kita. Sebab kita dah jelas dah. Yang tak jelas mereka. So nak di-highlightkan dan kita nak kata yang tak jelas kat sini awak. Macam kebun durian kan. Cerita kebun durian ni kan panjang pula kan. Sanggup pula pergi racun pokok durian tu. Daripada bergaduh tak dapat makan, pergi racun pokok durian. Dalam pokok durian tak makan, sebab tak apa hatilah. Sial kan, mak dah tanam bertahun-tahun nak makan anak cucu, sebab separuh pokok durian tu masuk orang sebelah, separuh masuk orang sebelah, dah tak dapat ni. Padahal yelah, kita boleh cakap mudah, tapi orang yang bergaduh kita tak tahu kan. So pokok aku apa, pokok kau. Jadi nampak sangat kan dia punya aku tu lebih. Sedangkan kita dah tahu dah, orang-orang punya hal. Awak jaga batas awak, saya dah jaga batas saya. So ayat ni lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, kamu jaga batas agama kamu. Sebab aku dah jaga batas agama. Kamu dah sembah apa yang kamu sembah, aku sembah. Aku takkan sembah apa yang aku sembah, dan kamu takkan sembah sama aku. So aku jaga batas aku. Supaya dia tak masuk batas kita, dan kita pun tak masuk batas dia. Yang penting dia lah. Sebab saya belajar
kita tak boleh kontrol orang kan. Biasanya orang dia nak buat apa pun, dia nak cela pun agama kita, dia tak bagi apa pun, itu dia. Kita dah firm dah, kita dah yakin dah agama kita ini Tuhan yang kita sembah. Cumanya ialah orang nak hina Al-Quran, orang nak bakar masjid, orang nak bunuh orang dalam masjid. Itu merupakan satu hak-hak yang manusia lah yang kita kata kita boleh sudut agama, undang-undang kita boleh jaga. Kalau orang yang macam bertikaikan, wah you pakai tudung kan, you nampak kolot lah pakai tudung kan, you nampak tak moden lah kan. Orang moden kan pakai rambut colour-colour, nak colour boleh macam dalam hidup pakai colour. Ya, kat bilik dengan suami colour kuning biru kan, buka tudung. Yang colour yang bila sekarang ni ada hukum ustazah, hukumnya haram rambut tak masuk lah, nanti nak inai lah apa. Contoh je lah saya katakan, nak buat rambut apa-apa gulung-gulung tu. Sebab ada yang kata you kolot lah. Bukan ustazah nak tulang baru minggu lepas ya, saya pergi seminar dengan kawan-kawan. Ada seorang figure ni lah Pak, figure dia memang dia kata dia dikecam dengan orang supaya macam dihina lah. Nangis dia cerita dengan ustazah. Dia dihina, dia kata kenapa you nak pakai tudung? Dia kata sampai bila you nak pakai tudung? Sebab dia dalam orang korporat yang memang yalah tak tercakap oleh saya kan, kita ni lah macam ni lah. Dia memang orang korporat yang kita panggil datuk-datuk macam tu. Bukanlah datuk ni baik-baik orangnya kan, tapi orang kata dunia dia tu. Kalau kita tak nak, kita lari kan. Tapi kalau kita kena, susah kahwin dengan suami dulu pun pergi dinner kan, letaklah lipstick sikit, dia kata apa semua budak-budak lah, litik-litik tak litik kan. Saya ni macam apa dah litik-litik ni kan, litik-litik. Tapi tak ni kan. Jangan nampak orang tu takut dengan kita. Ya? Kawan saya pergi kedui kahwin, rupanya suami saya memang dia cakap dengan kawan-kawan dia, isteri saya ustazah, dia kata kan. Suami ustazah main golf ni, golfer main golf. So saya ni sesekali pergilah kedui kahwin dengan anak kawan-kawan dia kan, pejabat dia lah. So dia memang duduk kat meja yang golfer ni lah, yang main golf ni kan. Lepas tu kita macam ni lah, macam ni. Itu pun saya dah tak pakai jubah. Kalau pergi kedui kahwin, saya pakai baju yang satin, yang lining kan. Alah kan, jubah macam ni. So kita tahu kita kena menyesuaikan diri juga kan. Jadi pergi tu duduk, orang dah tengok atas bawah, tak apalah ya, kita buat gelap-gelap, tak adalah nak cakap-cakap sangat apa semua kan. Lepas tu kawan lelaki dia ni, kawan lelaki suami saya pergi bangun ambil makanan. Dia kata kerja apa? Dia tanya saya kan. Yang geng-geng golf ni, dia kata kita kalau main golf okey, dia kata apa semua. Yelah okey, saya tak tanya apa-apa pun. Dia takut sangat kan. Kerja apa? Dia tanya saya kata saya kerja kat kui, saya mengajar bidang apa? Saya ajar tafsir Quran. Dia macam saya mana? Saya bukan yang mengaji, bukan yang mengaji. Wah, mengaji boleh kan? Bukan. Saya kata saya baca Quran ni lah apa semua kan? Alah, tak ada apa-apa. Dia kata, oh, orang ustazah lah. Alah, ustazah ni macam kalau kat sekolah ngajar orang panggil cikgu kan? Cikgu, kalau polis orang panggil polis. Macam tu dia gelarannya, ustaz, haji kan? Ustazah sekolah rendah, ustazah, tak ada benda lah dia cakap kan? Lepas tu dia kata, Azhar suami saya, dia kata, dia memang cakap suami dia, isteri dia ustazah. Kita dia main-main dia kata. Ingatkan dia main-main. Lepas tu suami saya pun datang ambil makan kan, dia kata kan, terus dia cakap, aku ingat aku main-main lah, cakap si isteri aku ustazah, dia kata. Jadi suami saya kena tersenyum je. Aku dah cakap, isteri aku ustazah, dia kata. So nak blend, itu pun saya carilah baju macam mana kan. So orang-orang yang macam korporat ni, dia memang jenis yang bergaya-gaya walaupun bilang tudung ke apa, tapi memang free hair. So kawan saya ni menangis-nangis lah, saya kata tak apa kan, perlahan-lahan dia bukan tak nak, dia kata, tapi yelah dia dah cuba, dia kata tak apa, itu manusia punya tekanan tu kan, kita kena lebih kuat lagi. Dia kata adalah kita boleh lebih cantik macam mana, dan kerjaya dia, career dia memang memerlukan belum lagi, itu ialah macam-macam dia punya ayat dan sebagainya, kita doakan yang terbaik bagi dia. Dia kata memang dia kena torture lah. 2-3 orang kawan dia datang, memang torture dia. Kenapa you pakai tudung? Sampai bila you nak pakai tudung? Kita tahulah tudung ni macam mana semua. So bagi kita tak boleh kontrol orang, kita boleh kita. So lakum ni you I kan. Adakah kita tak boleh nak buat bisnes dan sebagainya? Sebab benda ni sensitif kan, sama ada kat live, kat Facebook dan orang berkongsi dan sebagainya. So kita kena meraihkan semua pihak ya?
Tuan memang kalau dua dunia yang berbeza. Sebab saya tahu, saya boleh faham. Sebab pergi family day suami saya, kan, nanti malam tu orang ni yang jenis yang bukan nak cakap government ke non-government ke, kan. Dia macam mana pun dia ada joget-joget dia. Dia ada karaoke, dia suka karaoke. Tahulah kenapa ya, dia suka karaoke ni. Jadi pukul 10 lepas dinner tu dia ada karaoke. Bos-bos dia, kan. Budaya juga kan? Budaya juga. Budaya lah. Saya kadang-kadang bukan nak cakap baik sangat, tapi tak macam, pening pula aku nyanyi macam ni, kan. Kadang enjoy lah, tapi dah bila bergiling-giling, lepas tu dah lelaki perempuan tu naik. Tapi tadi bos-bos kan dia biasa lah benda tu, kan. So suami saya, dia macam, okay, kita pergi makan dinner dulu. Dia tahu kan, makan dinner, dah pukul 10. Dia kata, macam, alah buat-buatlah penat ke, anak-anak melalak, cubit anak melalak, kan. Kan, tuan-tuan, anak saya ni, tak apa, dia kata. Dia nak naik bilik, dia turun lah sebab dia kena entertain kan, dia nak menyanyi. Saya kata, menyanyi je lah, kan, sebab apa kita panggil social, menyanyi lah, gilik-gilik dengan perempuan tu kan, salah pula juga, kan. So bila dia pergi family day saya, dia kena panggil ustaz. Ustaz dia macam, bila ustaz ni dengan saya, kan. Semua isteri jadi ustazah, semua isteri ustaz jadi ustazah, semua suami ustazah jadi ustaz. Walaupun awak tu kerja apa pun, semua jadi ustazah. Kita pun panggil isteri dia, ustazah nak ni, kan. Sebatilah memang itu pilihan nanti. Dia nak perempuan kan, mereka. Semua jadi. So dia kadang-kadang macam, dia senang tengok orang dah. Dua budaya yang berbeza, tetapi bab agama jelas. Kan, bila pergi family dia punya apa, macam game tu kan, kena berpasang-pasang antara grup lelaki berperempuan dan semua tu. Saya pun satu pemula lah. Saya pun dah macam kadang hangin juga dalam dalam kereta. So, saya kata, dah kenapa awak angin-angin dan semua ni, kan? Kenapa buat game macam tu? Saya kata, orang game je lah. Dia kata, kan, tak boleh dah yang macam kita nampak benda tu macam kita ni kolot, kan. Tapi bila bab agama jelas. Kan dah kenapa satu kumpulan campur lelaki perempuan. Tapi dalam bab agama pun gitu. Kita pergi wedding kawan kita non-Muslim, kita pergi. Tapi bila ada bab makan halal haram, kita kena jaga. Sebab kita tak tahu kan, kita nak makan dia punya makanan yang sometimes dia ada tahu ini Muslim punya food, ini non-Muslim punya food. Kita nak pergi raih, okay kan, kawan kita nak pergi wedding, dia tak makan, kita tak makan, dia faham. Itu sebabnya dalam bukan dia kata kuliah ayyuhal muslimin, kuliah ayyuhal lazina amanu. Dia tak cakap orang beriman, dia kata nak bagi orang kafir. Sebenarnya kalau kita sampaikan dalam Quran kita ni ada cerita pasal awak kena faham agama awak begitu-begitu. So kalau dia respect, ya, bagi dia agama dia, kita pergi wedding anak dia, kahwin dan sebagainya, kita tak makan, dia tak rasa kecil hati dan sebagainya. Dia should rasa begitu. Sebab apa? Sebab agama kamu, kita tak boleh nak sembarang-sembarang makan dalam kamu punya food ini. Dan dia tak, okay lah, sorry lah, I tak food. You boleh makan kacang-kacang, boleh makan apa, buah-buah boleh makan, it's okay. Kadang dia tak perasan, dan memang of course lah, dia pun tak ada lah kita kata nak raih kan, kita pun tak ada kecil hati. Balik membawa pula kan, dia aku lapar dan sebagainya. Okay, kita boleh masuk surah baru lah, ya, surah An-Nas. Surah An-Nas, laju-laju ni kan, ini memang kena satu lagi ni sebelum masuk surah baru, kitab baru. Surah An-Nas, surah yang ke-110, 3 ayat saja. Sebelum tu nanti bila ujung sikit lagi saya akan buat kesimpulan ya, surah Al-Kafirun, surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila kemenangan dan kejayaanmu atas orang-orang kafir telah sempurna. Dia ada kaitan juga lah dengan surah sebelum ni kan, cerita tentang memerangi orang-orang kafir. Apabila manusia telah berbondong-bondong mengikuti agamamu, apabila Allah telah memenangkan kamu dengan berbagai penaklukan, apabila dia telah membukakan setiap hati, membukakan pendengaran dan penglihatan untuk mengikuti ajaranmu, dan apabila dia, yakni Allah, menaklukkan kota Mekah dan kota-kota lainnya untuk, ini berita kegembiraan ya. Berita gembira, berita kemenangan bagi orang-orang kafir yang telah menakluk kota Mekah, yang telah berjaya menawan orang-orang kafir, yang telah ramai orang Islam masuk agama Islam, yang mana ayat ini juga dikatakan dibacakan turun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Bila ayat ini dibacakan,
Sayyidina Umar saja, salah seorang daripada sahabat Nabi, telah menangis. Kenapa? Dia tahu bila telah datang kejayaan kepada orang Islam, maka Nabi Muhammad SAW akan pergi meninggalkan mereka. Salah satu ayat juga kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Disitulah para sahabat yang faham, dia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan. Macam bapak pesan kan, ni rumah dah bagi, ni dah siap dah, kamu pun semua dah besar, kamu apa semua, pandai-pandai lah nak hidup. Macam kan, pandai-pandai lah nak hidup gitu. So kita dah faham dah, dah habislah tanggungjawab dia untuk menjaga kita dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, Allah berikan berita gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Islam bahawa mereka telah berjaya menawan kafir, menakluk kota Mekah dan kota-kota yang lainnya. Kota Mekah ni sebab mereka kan daripada Mekah hijrah ke Madinah, so mereka kena takluk balik kota Mekah kan. Nabi Muhammad SAW kan diarahkan, diberikan wahyu supaya keluar daripada kota Mekah, hijrah ke Madinah. Sedangkan Mekah itulah tempat yang paling banyak disukalah kesayangan, tempat kesayangan Nabi SAW, dilahirkan sebagainya, sehingga dia terpaksa keluar ke Madinah, kena berhijrah. Akhirnya dia kembali menolak kota Mekah, dapat tawaf dan sebagainya kan. Sehinggalah diberikan kejayaan kepada mereka atas kepada sifat mereka itu bersungguh-sungguh memerangi orang kafir. Dan juga Allah telah memenangkan kamu dengan membukakan setiap hati pendengaran dan juga penglihatan orang-orang kafir ini untuk mengikut ajaran kamu. Ada perjuangan yang besar di sini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini kejayaan besar Islam sampai sekarang ni sebenarnya. Kalau saya bacakan dua tafsirannya sebelum saya bisa huraikan. Nah, apabila kamu melihat manusia menuju kepada agama Islam secara berbondong-bondong, beramai-ramai, kabilah-kabilah beramai-ramai mendatangimu untuk dibai'ah. Dibai'ah ni maknanya diaku janji, mengikat perjanjian. Utusan-utusan datang bersilih ganti untuk mengakui kerasulanmu, dan orang-orang dari bangsa Arab dan Ajam mendekatimu. Bangsa Arab dan bangsa Ajam ni maknanya bukan orang Arab, foreigner lah. Kalau kita foreigner kan, tapi foreigner dari sudut orang bukan Arab. Semuanya, maknanya orang kabilah, orang yang yang bukan Islam dah masuk Islam yang ramai, bangsa-bangsa Arab, bukan bangsa Arab pun semua dah masuk Islam. Merupakan satu kejayaan besar kepada Nabi Muhammad SAW.